itu totally haram. Patut maknanya benda ni dia ada syarat wajib. Jadi dan duit zakat ni juga bila dah kata harta bersih ni boleh bagi dekat siapa-siapa ke? Tak. Syarat dia juga mesti ada yang khusus yang menerima. 8 golongan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariyadatan minallah wallahu alimun hakim. Surah At-Taubah ayat 60. Jelas dekat situ. Maknanya kalau duit zakat ni, katakanlah amil kutip dekat masjid ni, sekali satu orang buta datang, saya ambil contoh paling mudah, dia kata saya susah, kita tengok dia buta, lahiriah dia susah, tapi kita tak tahu dia tinggal kat mana, dia ni ada isteri ke tidak, ada anak ke tidak, dia declare dia susah. Kalau boleh lepas pada ni, amil-amil yang mana jaga fakir miskin tu tolong tanya duit simpanan ada tak. Kalau pergi siasat dekat rumah fakir atau miskin tu, tanya dia orang. Katalah si buta tu datang, kita tengok dia layak, tapi sebenarnya bila setelah disiasat duit simpanan dia ada 30,000 lah contoh. 30,000 ni lebih tak daripada 24,000 tu? Lebih. Dekat situ maka dia wajib keluarkan zakat, dia tak layak jadi fakir atau miskin. Adakah sah zakat yang kita bagi itu? Tak sah. Beza dia. Itu sebab bila kata perkara wajib ni kena tahu. Ada juga yang tanya, Ustaz, kalau dia ni menipu macam mana Ustaz? Kalau kita dah tahu dia tu menipu, kita jangan bagi. Kalau kita tak tahu, itu lain. Ya, saya pesanlah pada amil-amil, kalau lepas pada ni, kalau boleh tanya. Itu sebab bila kata syarat untuk menerima tu mesti ada 8 golongan tu. Pertama, golongan fakir. Innamas shadaqatu lil tu untuk. Dia bukan innamas shadaqatu lil yatama, tak ada. Anak yatim tak ada. Innamas shadaqatu lil fuqara. Ni dah nak masuk Ramadan, orang nak bersedekah ramai. Saya minta tolong sangat-sangat, kalau boleh nak bagi duit zakat, kalau kata nak bagi pada anak yatim, pastikan anak yatim tu dia tergolong dalam fakir atau miskin. Ustaz, macam mana nak tahu dia ni fakir atau miskin? Kalau kata anak yatim tu si penjaganya memang tak ada pendapatan. Kalau di Selangor ni pendapatan bawah daripada RM2,990, dia boleh dikategorikan dalam golongan fakir atau miskin. Tapi bukan maknanya awak ni gaji RM2,000, awak layak terima duit zakat sebab awak kategori fakir atau miskin. Dia ada siasatan yang kedua pula. Kita kena pergi dekat rumah dia, kena tahu dia ni memanglah gaji dia RM1,000, tapi anak dia ada 4 orang kerja, gaji seorang RM5,000, seorang RM8,000, seorang RM10,000, seorang anak ni bagi seorang RM1,000. Jadi dah bertambah pendapatan tu di situ. Maka dia tidak layak. Tu sebab kadang-kadang zakat ni bukan tak nak bagi, tapi nak kena siasat, sebab dia berkait dengan hukum. Berbalik dengan si anak yatim tadi tu, katalah si penjaga tu memang dia ada duit RM1,000 je, pendapatan dia RM1,000, duit simpanan dia tak ada. Dekat situ barulah layak anak yatim tu menerima duit zakat. Tapi kalau anak yatim tu si penjaga dia ni, contohlah ibu dia bekerja sebagai seorang guru contoh, gaji sampai RM7,000, ya, RM8,000. Dekat situ pendapatan si ibu tadi tu tidak menjadikan si anak ni tergolong dalam fakir atau miskin, maka dekat situ tidak layak si anak yatim tadi ni menerima duit zakat di bawah kategori asnaf fakir dan miskin. Anak yatim.
Sama juga dengan ibu tunggal. Lepas ni kalau masjid nak buat program, pastikanlah kalau ibu tunggal tu tanya dia duit simpanan dia ada ke tidak, kan? Sebab benda ni perkara wajib. Salah agih, simple je dia punya jawapan, dia berdosa. Ustaz, kalau yang terima tu dia buat mengepek-gepek dengan duit tu macam mana? Mengepek ni contohlah, dia pergi beli apalah, orang suruh bayar yuran sekolah anak, dia pergi bawa anak tu jalan-jalan pergi Langkawi contoh. Dekat situ siapa yang menanggung? Amil tanggung ke tak? Yang tanggung si menerima. Berdosa dia dekat situ. Tu beza dia, ya. Fakir, miskin, baru dua golongan. Dia tak mau, Ustaz saya ni fakir miskin, tak, satu tu satu je. Fakir, miskin. Yang ketiga, amil yang menguruskan zakat ni. Dia layak dapat duit daripada keseluruhan dana zakat tu. Berapa? Lebih kurang dalam 12%. Yang keempat, mu'allaf. Wal mu'allafati qulubum. Mu'allaf layak ke dapat duit zakat? Layak. Dalam tempoh 5 tahun daripada dia masuk Islam. Ustaz, biasa yang orang tanya, Ustaz, mu'allaf ni kaya, dia CEO syarikat, dia layak ke dapat duit zakat? Layak. Bila kata mu'allaf ni dia layak, dia tak ada kira dia punya pendapatan. Dalam tempoh 5 tahun. Tapi kalau dia kata, saya ni mu'allaf, saya masuk Islam tahun 1995, sekarang dah 2024, tu bukan mu'allaf, tu mukallaf. Dekat situ layak ke dia nak dapat duit zakat? Tak. Tapi sekiranya dia miskin, dia fakir, maka dekat situ kita boleh masukkan dia dalam fakir atau miskin, ya. Okay. Tu mu'allaf. Seterusnya, riqab. Riqab ni orang yang terbelenggu dengan kejahatan dirinya. Saya ambil contoh paling mudah, yang masuk ajaran sesat. Okey, orang yang masuk ajaran sesat, bila dia kembali ke pangkal jalan dari itu, maka dekat situ kita salurkan bantuan untuk pemulihan, kelas pengajian, ya, bila dia kembali ke pangkal jalan. Gitu juga dengan penagih dadah yang dah mengidap HIV. Kita ada tempat dia di Sabak Bernam. Maknanya bila dia dah masuk dalam kes HIV, dekat situ dia dah kembali balik kepada fitrahnya, maka dekat situ adalah bantuan, ya, panggil golongan riqab. Riqab ni bila mana guru-guru yang mengajar kelas-kelas pengajian tu pun dibayar menggunakan dana asnaf ar-riqab. Seterusnya, al-gharimin. Al-gharimin ni orang yang berhutang. Saya cerita benda yang ringkas je, sebab kita masalah masa. Al-gharimin, orang yang berhutang. Bila kata hutang ni, bukan semua hutang boleh dipohon dengan pejabat zakat. Hutang yang macam mana yang dibenarkan? Hutang ahlong kita tak tolong. Ikutlah kata dia gaji 10,000, dia hutang alung saja sampai 9,000, 1,000 je tinggal gaji dia. Itu pun kad bank pun alung pegang. Dekat situ katalah sampai kes anak dia tak sekolah, sewa rumah tak boleh bayar. Dalam kes yang macam ni, kita selesaikan dia punya hutang dia, tapi bukan hutang dengan alung. Contoh, anak yang bersekolah tu kita sekolahkan, sewa rumah kita tolong untuk bayarkan, dalam kes-kes macam ni. Tapi
itu kena ada siasatan. Dan yang paling banyak setakat ini kita dalam kes bantuan perubatan. Bantuan perubatan sahaja Lembaga Zakat Selangor salurkan untuk kes rawatan dialisis. Ya, rawatan dialisis sebanyak 70 juta satu tahun. Ya, saya minta maaf saya tak boleh nak ceritalah dalam cerita. Boleh untuk sesi kuliah lain. Maknanya kalau duit zakat tu untuk bantuan algoritmin dialisis sahaja 70 juta. Dia bila katalah habis dana untuk asnaf algoritmin, adakah boleh ambil dana asnaf lain? Tak boleh. Ni tu zakat. Tu bezanya zakat ni. Tapi kalau dana untuk asnaf fakir dan miskin habis, dia boleh ambil dana yang lain. Dia boleh ambil dana amil, dana fisabilillah. Jadi untuk menyelesaikan semua bantuan-bantuan ni, pihak Lembaga Zakat Selangor kami memerlukan lebih 1 bilion. Ya. Jadi kalau macam asnaf al-warimin tadi ni, bantuan untuk perubatan, ya, banyak. Kalau di Selangor ni janganlah rasa, contohlah kena sakit buah pinggang. Okay. Sakit buah pinggang ni kalau gaji 10,000 pun miskin kalau tak ada orang bantu. Sebab sekali cuci, saya ambil contohlah RM300, itu bolehlah sekarang, kalau tak biasanya dalam 250 macam tu lah. 300 sekali cuci, kalau seminggu ada 3 kali kan, seminggu ada 3 kali dah 900. 900 kali 4, 3,600 satu bulan. Kalau tak ada orang yang bantu, mana-mana agensi yang bantu. Jadi dekat situ kalau tak ada mana-mana agensi yang bantu, zakat akan bantu. Di bawah asnaf al-gharimin. Dia bezanya zakat ni, kadang-kadang bila orang pergi tengok, dia kata, Ustaz, itu rumah besar, kenapa dia dapat duit zakat lah? Walhal dia bukan fakir miskin pun. Dekat sini, bila mana kalau orang tu tergolong dalam fakir atau miskin, dia layak untuk mendapat macam-macam bantuan. Bantuan perubatan, bantuan macam-macam. Ya, melalui permohonan. Kena mohon, dia bukan auto. Kena mohon. Tapi contoh, orang tu gaji dia 10,000. Dia sakit buah pinggang, kena buat rawatan dialisis. Dekat situ menjadikan dia tak mampu. Tapi dia tak layak jadi fakir miskin sebab dia berpendapatan 10,000. Maka dekat situ kita masukkan dia dalam asnaf al-gharimin. Masukkan dia dalam asnaf al-gharimin, maknanya di bahagian perubatan. Kat situ dibantu. Maknanya boleh ringankan dia punya beban. Okey. Al-gharimin ni macam-macam bantuan lagi lah. Ya. Tunggakan rumah. Tapi bukan tunggakan rumah, Ustaz, saya tak bayar rumah saya dah 2 tahun. Berapa ya? 100,000. Tolong bayar. Memang tak bayar lah. Kita biarkan je lah lelong. Ada ke macam ni? Ada. Bukan ada lagi, banyak. Okay, al-gharimin. Sewa rumah, hutang bil utility. Bil tu bukanlah bil Astro tolong bayar, tak. Bukan tolong bayar bil handphone, tak. Elektrik dengan air, keperluan asas ni. Manusia kalau tak ada elektrik, apa jadi? Mungkin bolehlah tengok lagi kalau tak ada elektrik, cuma panas lah. Tapi bila tak ada air, macam mana? Jadi 2 bil ni insya-Allah kalau berlaku tunggakan, kita bantu. Seterusnya fisabilillah. Fisabilillah ni banyak. Fisabilillah ni contoh yang paling mudah, yang ramai orang tahu, pelajar-pelajar tahfiz, imam masjid, penceramah. Yang paling senang nak ditengok, nak diingat, guru sekolah rendah agama, guru kafah. Guru kafah, untuk makluman, ialah kalau yang mana tahu, yang mana tak tahu, bolehlah ambil tahu. Gaji diorang 1,500 je. Bukan saya nak hina, bukan saya nak cerca, tidak.
Ya, gaji guru sekolah rendah agama kafar tu gaji diorang 1,500. Jadi kalau mana ayah-ayah yang nak bantu, ya, guru-guru ni nak bagi duit zakat sikit, boleh ke? Boleh. Gaji guru sekolah rendah agama kafar ni 1,500, 1/3 gaji dia duit zakat. Bagi duit zakat inilah yang ada yang bayar berapa? 28.2 juta di bawah asnaf fisabilillah setiap tahun. Tak boleh miss bayar. Kalau miss bayar tak cukup 1,500. Itu guna duit zakat. Saya nak bagi tahu tu sebab benda tu orang nampak. Okey. Jadi macam contoh pelajar tahfiz di negeri Selangor. Syaratnya tahfiz tu mesti berdaftar. Kalau tahfiz yang tak berdaftar tu memang kita tak allow lah. Berapa kita bagi dana? Lebih kurang dalam 10 juta satu tahun untuk pelajar-pelajar ni. Imam masjid ada juga yang minta, Ustaz, imam surau tak ada ke? Masjid dia bagi, tolong propose dekat Jabatan Agama Islam, InsyaAllah nanti kita boleh ni kan, ya. Itu pun dalam 10 juta 11 juta macam tu satu tahun. Jadi dana-dana ni fisabilillah banyak. Apa lagi, kapet, ya. Kalau kapet masjid surau yang dah buruk-buruk tu bolehlah mohon di bawah asnaf fisabilillah. Banyak lagi untuk bantuan sumbangan pendidikan, ya, fisabilillah. Dan yang terakhir Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni orang yang keputusan belanja dalam perjalanan. Bila kata keputusan belanja ni bukan asal tak ada belanja minta, tak. Contoh dia daripada Johor datang ke Kuang ni ada urusan kerja. Sekali sampai dekat contoh dekat Selayang, dia kena rompak, dah tak ada duit, dia nak balik. Dekat situ boleh ke dibantu? Boleh, menggunakan dana zakat. Yang kami yang pihak Lembaga Zakat Selangor yang kita buat, kita bagi kepada pelajar-pelajar atau mahasiswa atau mahasiswi yang melanjutkan pelajaran ke Timur Tengah. Tiket kapal terbang pergi yang pertama, balik yang terakhir. Kena mention tu. Kalau tak nanti dia balik setiap tahun dia nak minta aje. Ya, pergi yang pertama, balik yang terakhir. Dekat situ. Itu tiket kapal terbang dan banduan-banduan yang keluar daripada penjara. Ya, dia nak balik ke tempat asalnya, dia tak mampu, dekat situ kita bagi sedikit. Itu maknanya 8 golongan. Bezanya zakat, sedekah, wakaf. Itulah syarat-syarat dia. Harta kita pula apa yang perlu dizakatkan? Pertama, jangan lupa ya, nanti masuk Ramadan tolong bayar zakat fitrah. Untuk makluman ayah-ayah, ya, suami-suami yang ada dekat dalam ni, duit zakat fitrah ayah-ayah keluarga semua kalau di Selangor ni kita kutip lebih kurang dalam 30-32 juta. Solid diberikan kepada fakir dan miskin yang seramai 70,000 ketua keluarga. Duit zakat fitrah tu dapat, kita bagi duit bantuan Ramadan hari raya diorang, habis dah. Yang mana kalau yang mana ada tahu, sekarang kita tengah start program bagi bantuan Ramadan dan hari raya kepada asnaf fakir dan miskin di Selangor. Maknanya duit zakat fitrah tu habis bagi dekat situ. Duit guru sekolah rendah agama kafar tadi tu, bukan duit guna duit zakat fitrah. Tu kadang-kadang bila orang kata ni tengok ni ayah nak bayar zakat fitrah ni, ayah nak bantu semua golongan 8 golongan asnaf, tak. Kalau di Selangor satu je. Tu sebab kita kempen bayar zakat fitrah ikut beras yang kita makan. Kita nak menggembirakan orang fakir dan miskin ni. Ustaz, kita makan nasi dia elok je Ustaz, pergi makan Burger King contoh. Itu hak dia. Kita dah kata kita memang perut nasi, perut dia perut makan burger. Macam itulah. Kita tak boleh nak samakan dekat situ. Ya. Baik. Jadi zakat fitrah, zakat harta. Ni saya nak mention ni sebab yang ada ni saya dah nampak warga-warga emas kan, mesti ada duit simpanan.
siapa yang ada simpan duit dalam simpanan lebih daripada 24,000, maka kewajipan zakat atas individu tersebut. Ya, 24,000 tu macam mana kiranya Ustaz? Okey, contoh kiraan je begini. Katalah awal tahun Januari 2024 simpan dalam tu 50,000. Dia keluar masuk. Tengoklah Januari 2025. Dekat situ ada berapa baki? Katalah daripada 50,000 tu tinggal 30,000. 30,000 tu lebih tak daripada 24,000 tu? Lebih. Maka kewajipan zakat atas individu tersebut. Kaedah pengiraan dia macam mana? 30,000 tu kali 2.5%. Ustaz, boleh tak saya nak main bayar je zakat ni? Tak boleh. Kena kira betul-betul. Keberkatan hidup, kesempurnaan hidup bermula daripada perkara-perkara wajib ni. Ya. Apa dia, cik? Harga beras. Okey. Had mana yang betul? Okey. Kalau untuk yang zakat ni memang kami ambil daripada bukan satu beras jenama je, tak. Kami akan ambil contoh di Giant, kita akan pergi Giant, Lotus, kita akan kira semua tu dan kita puratakan. Jadi itu sebab kiraan zakat ni bermula dengan RM7 kalau di Selangor, sebab kita bawa naik ke fatwa RM7, RM14 dan RM21. Kita tak ambil exact figure tu, kita ambil purata tu, kita kumpulkan beras-beras tu. Jadi maknanya kalau macam contoh orang tu dia makan beras basmati, dia makan basmati tapi dia kata saya nak bayar zakat RM7, boleh tak? Boleh. Bukan kata tak boleh, boleh. Yang pentingnya dia kena wajib bayar. Kalau saya bayar RM21 tu, dapatlah pahala sunat dekat situ, lebih pahala di situ. Begitulah. Ya. Jadi bila kata berbalik pada yang simpanan tadi tu 30,000 kali 2.5%. Jangan pula dia kata ada yang tanya tu, Ustaz, bukan 30,000 tu tolak 24,000 ke? Baki dia tu baru kena zakat. Bukan. Kita ada simpanan yang 30,000 tu, 30,000 tu kena zakat. Satu tempat yang tak perlu bayar zakat, simpan di tabung haji. Kalau kata simpan dalam ASB, kena ke? Kena. Katalah 30,000 tu dapat dividennya 3,000, contoh. Campur dengan dividen tu 33,000 kali 2.5%. Ya. Saya rasa cukup setakat ini dulu masa yang telah ditetapkan. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.